Di undian kita yang bahawa perlawanan pertama akan melibatkan Selangor menentang Perak, perlawanan kedua Johor menentang Terengganu, perlawanan ketiga Negeri Sembilan menentang Kelantan, dan suku akhir yang keempat di antara Putrajaya dan Kedah. Dan kita akan bawakan kepada anda semua peminat Selangor dan juga peminat Perak. Perlawanan pertama, perlawanan pembukaan hari ketiga ini, hari terakhir, hari mencari juara, lawanan suku akhir kategori Cup. Tebabo di antara MSS Selangor menentang MSS Perak. Selangor yang memakai jersey berwarna kuning dan juga merah menyerang dari kanan ke kiri, dan MSS Perak memakai jersey berwarna hitam menyerang daripada kiri ke kanan. MSS Selangor dan juga juara kumpulan B semalam bawah ngurus Cikgu Yusri bin Yassin dan Ketua Jurulatih Muhammad Azli bin Makludin, dan juga PT Selangor Cik Faiz Ali menurunkan Muhammad Syari Asrul, Muhammad Iman Zawashir, Wan Dairi Saswan, Muhammad Afifuddin Misruji, Muhammad Aizran Miskail, Haris Saufi bin Muhammad Zamri, Muhammad Takif bin Nurzi Syahrul, Muhammad Faris Haikal bin Johar, Muhammad Akmal Hakim, dan juga Anas Zulkarnain selaku first 10 mereka. Manakala pasukan Perak, MSS Perak di bawah Cikgu Muhammad Zafir bin Rosli dan juga Cikgu Fizamil bin Bashiruddin menurunkan Ali Ashraf Afkar, Wan Ahmad Izmir Danish, Radin Muhammad Fahad, Izzat Rafi'i, Ketua Pasukan Ibtisam bin Salahuddin, Amzar Arham, Aiman Harith, Amirul Hakimi, Muhammad Muzakir Danish, dan Muhammad Haris Hairi selaku first 10 mereka. Perlawanan-perlawanan seperti inilah yang betul-betul menduga pasukan sebenarnya. Suku akhir, perlawanan pertama of the day, menang pergi semi, menang pergi semi cup, kalah pergi semi plate. Apa saja yang dibawa ke padang pagi ini, kalau moodnya tak cukup cantik, kalau preparationnya tak cukup, pasti akan terkena di game pembukaan. Sebab itulah Abang Jeb sendiri sangat suka melihatkan aksi quarter finals di hari terakhir di mana-mana kejohanan, termasuklah kejohanan rugby bawah 18 tahun MSSM 2022 ini. Kita tidak akan tersangka siapakah yang akan menang dan akan kalah, kerana semuanya telah sama level hari ini. Semalam hanyalah undian untuk mencukupkan syarat. Hari ini semua bermain untuk 4 slot ke semifinal. Tiada favorite, tiada pasukan pilihan, semua sama sahaja. Dengan Perak menggunakan kesilapan daripada pemain Selangor sebentar tadi untuk Selangor kembali mencuri bola. Quick tap saja terus daripada Ahmad Syakir, ketua pasukan. Tidak dibenarkan, not on the mark dengan pengadil perlawanan pada pagi ini. Encik Asrul Razi daripada Negeri Sembilan, number 1 Negeri Sembilan. Encik Asrul dipilih menjadi pengadil quarter final yang pertama. Seperti borak-borak kita dengan ketua pengadil pada kejohanan ini, iaitu Encik Fadil. Encik menceritakan pemilihan referee ini adalah daripada PT negeri masing-masing. PT negeri akan menghantar 2 nama pengadil terbaik untuk menyertai kejohanan ini, dan selaku tuan rumah, referee daripada negeri Johor telah dipilih menjadi ketua referee untuk kejohanan ini. Dengan kriteria utama, minimum untuk referee ini sebenarnya harus sekurang-kurangnya berpengalaman mengadili semi-final cup ataupun final peringkat negeri mereka. Barulah nama boleh naik, tuan-tuan. Itulah kita kongsikan sedikit tentang pengadil-pengadil yang akan mengadili perlawanan quarter final dan juga semi-final dan juga final di hari ketiga dan hari terakhir ini. Masuk tuan-tuan yang baru saja masuk. Masih lagi kosong-kosong, masih lagi berlaga di tengah-tengah padang di antara Perak dan juga Selangor. Selangor mulakan bola baik, tergelincir main itu menyebabkan mendapat ruang pemain Selangor untuk naik ke atas. Tidak dibenarkan, harus keluar terlebih dahulu main Perak. Quick tap saja daripada Selangor, menyerang di bahagian tengah
melalui pemain jersey nombor 7 mereka iaitu Muhammad Iwan Zawashir. Balik lagi kelicinan ke sebelah kanan, iaitu yang hampir terjatuh tapi bangun semula Muhammad Takif bin Nozi Syarul. Dikeluarkan sebelah kiri agak tinggi daripada Selangor. Good tackle daripada defending Perak. Lagi serangan daripada Selangor, terjerit-jerit barisan kejurulatihan kedua-dua pasukan daripada luar padang. Begitu juga dengan barisan penyokong-penyokong yang terdiri daripada ibu bapa penjaga ke semua pemain-pemain ini. Seronok kita melihatkan itu ramai penonton-penonton, especially daripada ibu bapa. Selangor sebelah kiri ditolak keluar untuk line out pertama daripada Perak. Dengan kita berpeluang awal pagi tadi membuat temu bola pendek dengan PT Negeri Selangor, iaitu Cik Faiz Ali atau Cikgu Faiz Ali. Beliau meluahkan rasa ribuan terima kasih kepada JPN Selangor, itu juga dengan Kesatuan Rugby Selangor dan juga rakan-rakan guru, tapi especially kepada parents pasukan Negeri Selangor, parents anak-anak ini yang memberikan sokongan all out sejak daripada mereka mula buat preparation untuk mewakili negeri lagi, dan mereka beramai-ramai datang untuk memberikan sokongan yang gemuruh dan yang paling kuat sekali untuk pasukan Selangor sehingga ke hari terakhir kejohanan ini. Begitu juga dengan pasukan Perak, dengan temu bual dengan guru-guru yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada PT Negeri Perak, iaitu Cikgu Helmi yang merupakan juga PT Malaysia. Juga mengucapkan terima kasih kepada Majlis Sukan Sekolah Johor terhadap penganjuran yang gilang gemilang. Juga mengucapkan kepada pentadbir semua sekolah yang memberikan kerjasama yang begitu baik sekali, dan especially untuk JPN Perak dan Kesatuan Rugby Perak, dan akhirnya kepada parents, semua parents pelajar-pelajar di Perak ini, dan special shout out untuk Puan Safiah ataupun Puan Sofi, iaitu dia dikira macam ketua kepada pasukan sorak ibu bapa ni. Salah seorang ibu bapa yang paling ni, anak paling senior sekali ataupun mungkin paling lama sekali daripada grup parent support group untuk Negeri Perak. Telah sentiasa saja membantu dalam apa saja bentuk untuk pasukan rugby Perak. Serangan lagi daripada Selangor, kali ini advantage pada mereka, sudah pun masuk ke dalam kawasan Perak, harus menukarkan gerakan ini kepada try jika mahu merubah keputusan. Selangor yang dilihat lebih favourite dalam perlawanan ini selaku juara kumpulan B dan juga menang ke semua perlawanan. First knock on daripada Selangor, knock on kedua daripada mereka dalam perlawanan ini di separuh masa pertama. Perak masih lagi menduga-duga perjalanan Selangor. Baru kali kedua Perak memegang bola di separuh masa yang pertama ini, dan kali ini dalam kawasan mereka sendiri. Pressure play yang ditunjukkan oleh Selangor berkesan, tetapi tidak ke mana buat ketika ini. Scrum down untuk Perak mengeluarkan bola. Pressure daripada Selangor dibenarkan oleh pengadil. Kembali turnover kepada Selangor untuk melebarkan bola ekstra di sebelah kanan. Tidak melepaskan, masuk kembali ke dalam, dan offload yang bijak, mencari lubang di bahagian tengah melalui pemain ini, dan akhirnya tackle yang tidak lekat daripada pemain Perak untuk memberikan ruang kepada Anas Zulkarnain bin Nizam mencatatkan try yang pertama kepada MSS Selangor. Baik di sini, tiada tackle yang habis di situ. Terus saja Anas melonjakkan dirinya untuk menjadikan satu movement ke atas try line untuk 5 mata pertama kepada Selangor.
Sepak mula kembali kepada Selangor. Terus ke tangan main tubuh besar daripada Perak itu terpancul pula keluar. Advantage tidak diberikan. Anyway memang kena scrum balik. Untuk scrum down kepada Selangor. Masuk peminat-peminat Perak dan juga Selangor. Peminat-peminat Perak berikan like, peminat Selangor berikan love untuk kita tengok kehadiran tuan-tuan pagi ini. Boleh juga memberikan star kepada siaran live daripada rugby online ini untuk membawakan semua perlawanan-perlawanan hari ketiga kejohanan rugby bawah 12 dan 18 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2022. Love dan like tuan-tuan. Ke sebelah kanan. Pendek saja, looping yang baik, switching di sebelah kanan untuk masuk kembali. Cuba mengilukan pertahanan Perak. Lagi gerakan daripada Anas di bahagian hujung. Dikeluarkan ke sebelah kiri oleh Muhammad Afifuddin, mencari rakan forward di bahagian tengah. Lagi pick up dari Afifuddin, mencari rakan. Pantas running line yang baik daripada Selangor. Sedikit perlahan pemain forward ini membuka langkah, dan itulah kesannya. Agak perlahan beliau membuka langkah. Sudah pun cantik running line, terus dicuri oleh pemain Perak. Jangan pantas untuk turnover dan membuka peluang kepada pasukan Perak. Tendangan ke belakang untuk mencari possession dan mahu bermain di kawasan Perak. Ditendang semula ke belakang, terus keluar. Baik tendangan daripada winger Perak itu. Tidak terlihat, maafkan saya, tidak terlihat nombor jersey pemain Perak kerana sinaran matahari betul-betul tembak di belakang jersey mereka sekarang. Dengan mereka memakai jersey warna gelap, nombor juga gelap. Dia nampak dalam padang jersey nombor 13 dan juga 9 dan juga 10 untuk Perak di layanan itu. 9 ialah Aiman Haris, 10 ialah Afiq Nakiuddin, dan juga 13 itu ialah Muzakir Danish dalam line out Selangor. Siren telah dibunyikan, mungkin last play untuk Selangor. Adakah satu play lagi ataupun mereka mahu bermain safe? Tidak, straight. Advantage kembali kepada Perak. Peluang untuk mereka buat sesuatu dari gerakan ini. Mungkin akan dapat sesuatu. Tidak digunakan knock on lagi. Penalti, offside. Harus bergerak dan advantage kepada Selangor. Memerangkap offside pemain Perak, lepas di bahagian tengah. Kembali kepada penguasaan Selangor. Ekstra di sebelah kanan. Beratur pemain Selangor harus naik terlebih dahulu. Dan last pass ke bahagian winger untuk terjunan lagi daripada Anas, saya kira di hujung sana. Running line yang baik dipertunjukkan oleh Selangor daripada backline mereka. Dan Anas seperti biasa terjun untuk menambahkan 5 lagi mata kepada Selangor Darul Ihsan. Cubaan tambahan conversion daripada Selangor untuk mengukuhkan penguasaan mereka, tapi agak jauh. Sampai tinggi sikit saja lagi. Masuk kah? Tidak. Masih lagi. Selangor 10, Perak 0. Untuk tuan-puan yang baru saja bersama-sama kami dengan peminat-peminat daripada negeri lain, ini Abang Jeb nak kongsikan kepada anda jadual pada hari ini. Kita kongsikan jadual untuk kategori Cup terlebih dahulu. Mana jika ada pasukan anda dalam senarai ini, maknanya anda akan bermain awal pagi ini. Jika tak ada, maknanya pasukan anda bermain di bowl dan lewat sedikit. Itu nanti kita cerita pasal bowl. Sekarang kita nak menceritakan kemeriahan 8 pasukan yang berjaya layak ke peringkat teratas dalam kejohanan ini. Dan mengucapkan tahniah kepada mereka. 4 daripada pasukan ini akan layak ke peringkat separuh akhir.
Suku akhir yang pertama ialah sekarang di antara Selangor dan juga Perak. Selepas ini ialah tuan rumah Johor menentang Terengganu. Selepas dari perlawanan itu ialah Negeri Sembilan menentang Kelantan. Dan selepas ada perlawanan suku akhir Cup yang terakhir ialah di antara Putrajaya menentang Kedah, di mana undian telah diberlakukan malam tadi, dan inilah keputusan yang kita dapat, dan semua orang okay with it untuk kita bertarung di peringkat suku akhir. Jika ada yang bertanya lagi selepas ini, mohon Abang Jet tolong sampaikan. Sekali lagi Abang Jet ulangi, Selangor menentang Perak, yang kedua ialah Johor menentang Terengganu selepas ini, kemudian ialah Negeri Sembilan menentang Kelantan, dan Putrajaya menentang Kedah. Boleh kongsi-kongsikan, boleh tulis-tuliskan di tengah ini, ataupun boleh tolongkan menjawab kepada ada penonton-penonton baru kita yang baru masuk, untuk bila dia tanya tim dia bila nak main. Tim-tim yang tak ada tu nanti dulu, maknanya itu pukul 10 ke atas baru lawan. Itu di grup-grup yang bawah ataupun the loser pools. Kita sekarang tengah meletup dengan ulasan penuh Abang Jeb untuk perlawanan peringkat suku akhir kategori Cup. Dah ada pun yang mengkongsikan atau men-share link, boleh ambil, relax, awak relax je, tenang-tenang, pasal ramai yang menonton sejak daripada hari pertama, dan semangat mereka sama dengan semangat kami di stadium ni. Dia akan tolong sharekan link, dia akan tolong sharekan result, jangan risau. Alright, cakap-cakap dari kedua-dua jurulatih pasukan begitu crucial dalam peringkat ini. Perak harus melakukan sesuatu untuk mengubah nasib mereka dalam kejohanan ini. Selangor dilihat masih untouchable dalam kesemua perlawanan, sehinggalah ke peringkat suku akhir ini. Perak yang telah pun tewas satu perlawanan di peringkat kumpulan semalam ke atas Negeri Sembilan. Gerakan pertama Perak, mereka pula yang memegang bola, dan mereka pula yang buat kick off, dan mereka pula yang akan memberi first pressure kepada Selangor di separuh masa yang kedua ini. Tolak keluar, baik. Dan inilah yang dimahukan oleh peminat-peminat Perak. First pressure daripada Perak untuk mencari try yang pertama. Yes, semangat nonton-nonton Perak tentang gerakan ini. Come on Perak, kata Syed Safwan. Pendek saja line out, bijak, dimenangkan oleh pengadil, asalkan possess bola. Itulah yang penting. Jangan ternokon atau turnover. Ke sebelah kiri Perak mengatur serangan, looping, terus saja membawa hentakkan terus. First phase daripada Perak, second phase kembali kepada backline. Grabel ke belakang untuk menguji fullback Selangor, dan Selangor menendang bola keluar for safety untuk satu lari line out. Mendapat tepukan yang gemuruh daripada Puan Sophie and the gang, iaitu ibu bapa penjaga yang ramai-ramai datang untuk menyokong pasukan Perak pada kejohanan ini. Anak Perak cantik ke belakang, lurus dan diterima untuk set up kedua mereka. Dan counter rak cebulkan oleh Selangor. Masih kukuh rak Perak menggunakan pick and go kali ini sebagai strategi untuk naik ke atas. Harus cermat. Advantage terus diberikan kepada Perak. Offside coming from the side, kata pengadil. Ke sebelah kiri, hentakkan di bahagian kiri daripada Selangor, tidak benarkan. Baik, call referee cepat-cepat terus pada advantage penalti di situ, dan itulah yang Perak mahukan. Quick tap daripada pemain nombor 12 mereka, mencari sasaran di bahagian tengah. Yang memegang bola itu ialah Wan Ahmad Izmir Danish, memanggil rakan-rakan untuk melakukan pick and go. Referee mencek kiri dan kanan, hampir dicuri, nasib baik terkeluar bola. High tackle daripada pemain Selangor. Akan ada yang dipersalahkan. Sudah tentu yellow card dilayangkan di sini.
How heavy was the tackle? Itu kita tentukan. Referee akan check dengan AR. Dimaklumkan high tackle bukan saja yellow, is how heavy the high tackle was. Boleh saja keluar yellow card ataupun red card. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh pengadil ketika ini. Memanggil seorang main. Tidak. Holding the ball first. Penalti kembali kepada Selangor. Replay di sini, holding the ball first. Tapi permainan bahaya daripada Selangor. Untuk kembali kepada Selangor, line out pendek, baik tapping ke belakang, bahaya bola. Tapi biaya mengeluarkan dan ditendang keluar. Untuk kembali line out kepada Perak. Baik, ngam-ngam bouncing di luar line. Line out kepada Perak. Merencana second phase di separuh masa yang kedua. Nombor 5 di dalam pasukan Perak. Ialah Muhammad Azri Irfan. Kali ini sedikit tidak lurus. Line up ketiga sedikit tertekan pemain Perak. Untuk kembali scrum down kepada pasukan Selangor. Scrum down Selangor. Sebelah belakang. Dengan inilah yang dipilih oleh pertahanan Selangor. Untuk mengeluarkan dia, tapi dikejar pula oleh Anas di winger. On one dengan fullback. Belum lagi apa call di sana. Untuk 22 meter drop out. Untuk Perak. Siri-siri serangan Perak yang kali pertama gagal untuk mendapatkan mata. Di separuh masa yang kedua ini juga mereka sudah mendapat peluang betul-betul di atas garisan try line, tapi reverse penalti ataupun diberikan penalti oleh Selangor. Dan harus kembali daripada kawasan 22 mereka untuk serangan yang seterusnya. 10 mata dari Selangor di separuh masa pertama agak cukup bekalan buat ketika ini. Kembali possession kepada mereka. Ekstra yang baik, lari yang pantas dari pemain ini. Dapat melihat lubang di bahagian tengah-tengah yang ditinggalkan oleh pemain Perak. Counter yang baik daripada Perak. Jangan dimakan oleh pengadil. Harus membuat rak terlebih dahulu. Pemain di belakang sahaja daripada beliau yang harus ambil bola. Sebelah kanan untuk Perak kembali mengatur serangan. Sudah tidak banyak masa yang mereka ada. Harus cepat mendapatkan try pertama daripada gerakan ini. Tertinggal 10 mata dan memberikan kesan kepada peminat-peminat Perak khususnya buat ketika ini. Pressure bukan saja dirasakan di bawah sana oleh pemain-pemain, tapi juga kepada semua yang hadir yang menyokong Perak pada hari ini, daripada tengah, di bawah, di atas sampai di atas konti ini pun ada pressure. Sebelah kanan untuk Perak, dan inilah yang penonton mahukan. Inilah yang
mereka mahukan. Bergerak ke dalam kawasan Selangor dan penalti, dan harus cepat dan baik mereka lakukan. Tension to block, tidak. Cari line out. 2,5 minit terakhir untuk Perak. Satu try daripada sini akan memberi pressure kepada Selangor. Tiada try daripada sini sehingga ke minit 9, maka susahlah sikit. Sebelah kanan untuk Perak. Line out. Pendek lagi ke depan, kali ini sudah dibaca oleh pemain pertahanan Selangor untuk advantage. Serba tak menjadi, serangan Perak di separuh masa yang kedua. Berpeluang tapi tidak menjadi. Apakan daya, Selangor hanya menangguk di air yang keruh, dan itulah yang mereka lakukan. Tak dimenangkan oleh pengadil, melompat ke atas untuk penalti kepada pasukan Perak. Kembali ekstra di sebelah kanan, harus melihat ke sebelah kanan lagi untuk Perak. Disambut dengan sorakan gemuruh daripada penonton-penonton yang hadir di Stadium Kejora pada awal pagi ini. Advantage lagi, offside pemain Selangor. Perak ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri lagi Perak. Masuk ke dalam, tidak. Terus meneruskan larian. Lagi advantage kepada Perak. Not releasing the player. Tutup ke sebelah kiri. Lihat betapa desperate-nya pasukan Perak buat ketika ini menjadi try. Kerana itulah yang mereka perlukan. 1 minit untuk dibawa bekalan. Turnover. Kesilapan on the ground. Tiada siapa yang buat rak di situ. Untuk Selangor kembali breeding. Kembali membuat set line defending. Dengan Perak menendang di bahagian paling belakang. Fullback Selangor menendang bola keluar untuk menenangkan keadaan dan beri advantage besar kepada pasukan Selangor buat ketika ini untuk melangkah ke peringkat separuh akhir. Sedikit masa lagi untuk kedua pasukan ini. Sementara kedua pasukan untuk perlawanan suku akhir yang kedua, yang akan melibatkan pasukan tuan rumah Johor dan Terengganu sudah pun bersedia di luar. Untuk memulakan perlawanan yang kedua, hanya nantikan tamatnya perlawanan ini dengan siren telah bunyikan, dengan diikuti dengan laungan gemuruh daripada penonton-penonton. Lagi kesilapan dicuri oleh Selangor. Harus melakukan setup, dan itulah yang dilakukan, menendang terus bola keluar untuk mengadil menamakan perlawanan. Selangor menjadi pasukan pertama layak ke peringkat separuh akhir kategori Cup